Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazah Auni binti Muhammad Asri. Rakan-rakan saya yang ingin membentangkan pada malam ini adalah Nur Amirah binti Muhammad Zain, Nur Atikah Hamzah binti Abdul Halik, Farah Najihah binti Zamani, Putri Ainul Sofwa binti Kamarul Hisham dan Munifah Nazirah binti Muhammad. Baiklah, pada malam ni kami akan membentangkan tajuk LGBT. Okay, mula-mula kita akan menceritakan tentang LGBT ni dahulu sebelum kita pergi ke lebih lanjut. Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kita sering didedahkan ataupun kita selalu nampak perbincangan yang hangat berkaitan LGBT, tak kira di media sosial ataupun di televisyen. Untuk pengetahuan semua, dulu LGBT ni satu perkara yang sangat tabu yang untuk dibincangkan dalam khalayak ramai. Tapi sekarang bukan sahaja dibincangkan, bahkan siap ada yang membuat perarakan dan demonstrasi. Bahkan diorang juga ada yang cuba untuk masuk ke TV untuk membincangkan dan membentangkan idea tentang LGBT dan seumpamanya. So, berdasarkan semua kejadian ni, kita boleh nampak yang LGBT ni satu perkara yang agak merisaukan untuk generasi muda yang akan datang. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu LGBT. LGBT ni bermaksud lesbian, gay, bisexual, transgender ataupun transsexual. Lesbian bererti perempuan yang meminati perempuan. Dia tiada nafsu terhadap lelaki. Ya, untuk gay, mereka lelaki yang meminati lelaki dan mereka tidak meminati perempuan. Untuk bisexual ni adalah golongan yang boleh berintim, boleh melakukan hubungan dengan lelaki dan dengan perempuan, dan perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki dan lelaki sama perempuan. Okay, untuk transgender ni satu perkara yang viral sekarang di Malaysia, Thailand, Jepun dan banyak negara. Transgender ni dia asal-asal mereka ni adalah lelaki yang bertukar perempuan ataupun perempuan yang pergi membuat pembedahan dan menjadi lelaki. So kita tengok faktor berlakunya LGBT. Okay. Yang first sekali, faktor berlakunya LGBT ni adalah dorongan individu. Dorongan individu ni, dia rasa macam diri dia ni lebih kepada perempuan. Dia sebenarnya lelaki tapi dia punya dalaman tu lebih kepada perempuan. Dia punya perangai, dia punya minat. Dan faktor yang kedua adalah media massa. Media massa ni sekarang ramai yang ada TikTok, Instagram semua tu. So daripada media massa ni, daripada Instagram semua tu, mereka nampak yang golongan LGBT ni lebih ramai sekarang. And faktor yang ketiga adalah peluang dan ruang, dan faktor yang terakhir adalah salah faham terhadap takdir. Mereka bersangka bahawa semua ini adalah takdir daripada Tuhan. Okay, saya menyerahkan pembentangan kepada Putri Ainul Sofwa. Okey, di sini saya akan menerangkan untuk isu-isu semasa yang berkaitan dengan LGBT. Okey. Masalah isu LGBT di dalam Malaysia dan tekanan daripada pihak luar terhadap negara. Okey. Semua orang tahu bahawa agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia.
selaras dengan tuntutan agama ideologi LGBT amatlah dilarang dalam agama Islam. Pihak luar yang kononnya menuntut Malaysia supaya menerima golongan LGBT atas dasar hak asasi manusia amatlah tidak sesuai. Sebaliknya, lebih banyak lagi isu-isu yang lain berkaitan hak asasi manusia di luar sana. Okey. Yang ni lelaki gay tawar aktiviti seks di tahan Jabatan Imigresen Pulau Pinang. Aktiviti ini berlaku di sebuah hotel di Georgetown. Segelintir pihak hotel memberi kerjasama untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. So, masalah LGBT yang dibawa daripada negara jiran ini dapat dikurangkan melalui kawalan kemasukan pendatang asing. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu lebih serius dalam menangani aktiviti seperti ini dalam media massa. Next. Okey, ini antara cara-cara pihak kerajaan membantras isu LGBT yang semakin berleluasa di dalam negara. Antara tindakan yang diambil oleh kerajaan mengenai hukuman bagi pesalah LGBT amat tepat sekali, iaitu seperti di dalam gambar 100 saksi hukuman sulung sebab lesbian. Hal ini dapat memberi pengajaran terhadap individu lain yang menyokong aktiviti LGBT ini. Kerajaan perlu menggunakan media massa untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai keburukan LGBT ini. Okey, saya serahkan kepada Mira. Ika. Sorry. Okay, saya Nur Atika Hamiza akan membentangkan bab hadis yang berkaitan dengan isu LGBT. Next. Okay, untuk hadis yang pertama daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Okay, hadis ini menerangkan atau menjelaskan tentang hukuman terhadap perempuan-perempuan yang melakukan persetubuhan atau yang seangkatan dengannya bersama perempuan yang lain, juga lelaki yang bersama lelaki yang lain. Pelaku ini kebiasaannya dinamakan sebagai golongan lesbian bagi pelaku sesama perempuan dan gay pula sebagai pelaku sesama lelaki, atau boleh juga dipanggil sebagai homoseksual. Kedua-dua pelaku ini termasuk dalam kategori zina. Okay, next. Okay, hadis yang kedua bermaksud, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan perlakuan itu. Okay, hadis kedua ini menerangkan tentang larangan perlakuan seperti kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu melakukan hubungan sesama lelaki atau homoseksual serta hukuman bunuh terhadap pelakunya. Al-Hatabi dalam Ma'alim Al-Sunan mengatakan bahawa perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam ini dihukum begini berat kerana seolah-olah para fuqaha ini merujuk pada siksaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghujani batu ke atas kaum Nabi Lut alaihissalam sehingga terbunuh semuanya. Sedangkan diperintah bunuh pada orang yang melakukan perbuatan itu merujuk dalam syariat. Contohnya, hukuman rejam dengan batu sehingga mati bagi pelaku yang telah berkahwin, manakala
sebatan sebanyak 100 kali namun tidak dibunuh bagi yang belum berkahwin. Okay, next. Okay, hadis yang ketiga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Okay, hadis terakhir ini menjelaskan larangan Rasulullah SAW terhadap lelaki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Golongan transgender ini dilaknat Allah oleh Nabi Muhammad SAW sama ada lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Okay. Dalam hal ini, ia merujuk kepada golongan lelaki yang menyerupai perempuan dari pelbagai sudut sehingga menunjukkan seseorang lelaki itu sebagai perempuan. Okay, golongan ini dikenali sebagai pondan ataupun maknyah di negara kita. Manakala, bagi perempuan yang menyerupai lelaki pula dikenali sebagai tomboy ataupun pencipta. Okay. Saya serahkan kepada Amira untuk kesan-kesan LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad Zain. Saya ingin menuliskan perbentangan ini dengan kesan-kesan LGBT. Kesan-kesan LGBT terdapat 4 perkara daripada individu, keluarga, masyarakat dan agama. Daripada segi individu, aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya bertentangan dengan norma kehidupan seorang manusia. Masyarakat yang normal perlu mempunyai adat dan pegangan agama yang kuat. Kedua, maruah diri tercela. Menjatuhkan maruah diri sendiri secara tidak sengaja, sedar atau tidak sedar terhadap nafsu songsang. Soal maruah dibuang ke tepi, manakala soal keseronokan menjadi keutamaan. Psikologi ke atas diri sendiri, rasa sedih tertekan serta rasa terpinggir di mata masyarakat. Next. Dari segi keluarga pula, keluarga akan berasa kecewa kerana apabila keluarga memberi harapan kepada seseorang apabila anaknya membuat perangai tak elok seperti terdapat dalam golongan LGBT, maka dia tidak menjaga maruah diri keluarga. Keharmonian dalam institusi keluarga terganggu kerana boleh mempertikaikan antara keluarga sesama sendiri. Next, ya. Dari segi masyarakat pula, membawa kesan yang amat mendalam kepada institusi masyarakat. Boleh merosakkan institusi kemasyarakatan itu sendiri. Masyarakat akan memandang sorong serta memulau pelaku LGBT seperti itu. Kedua, melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adat. Ketiga, memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Keempat, mencerminkan kemunduran masyarakat. Next. Dari segi agama pula, agama adalah panduan hidup dan mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Kedua, amatlah dilarang dalam semua agama. Kerana LGBT ini sangat dibenci oleh semua masyarakat. Manakala agama dilarang membuat perkara seperti begitu. Matlamat rumah tangga yang tidak jelas sekiranya pasangan terlibat dalam LGBT. Next. Seterusnya saya ingin menyambung kepada yang membentang cara-cara mengatasi gejala LGBT.
Okey, saya Munifah Nazira binti Muhammad akan menceritakan cara-cara mengatasi gejala LGBT. Saya cuba pecahkan kepada beberapa peringkat golongan yang terlibat, iaitu individu, masyarakat. Pertama, kita haruslah menyantuni secara berhemah dan dengan pendekatan kasih sayang. Ianya supaya diyakini dapat menarik golongan itu daripada terus mengamalkan gaya hidup songsang dan seks bebas yang mendorong mereka terus terjebak dalam lembah kehinaan. Yang kedua, menggunakan pendekatan sains dan tiada paksaan seperti mengajak untuk menyertai kerja sukarelawanan atau untuk melakukan ibadat atau mengikuti kelas Al-Quran. Ini diharapkan supaya mereka boleh berubah dan mengekalkan momentum perubahan. Selain itu, ibu bapa juga haruslah ada kesedaran supaya gejala ini dapat dibendung daripada awal. Dengan bimbingan daripada pakar-pakar yang tersedia, turut dapat membantu ibu bapa dalam mengambil inisiatif yang sepatutnya. Okay, next. Bagi golongan masyarakat, sokongan daripada masyarakat terutamanya selain melalui pendekatan bersesuaian dalam berdamping dan menyelami mengapa mereka memilih dan apa masalah yang melingkari hidup mereka serta bagaimana kita boleh bantu mereka tanpa hanya menggunakan undang-undang semata. Ini supaya mereka kembali kepada fitrah yang Allah jadikan antara lelaki dan perempuan. Selain itu, menubuhkan sebuah badan kebajikan dengan menyalurkan perubatan, psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat untuk membantu golongan ini supaya mereka berasa insaf dengan dunia LGBT. Mereka yang terlibat dengan masalah ini perlu diberi pemulihan supaya mereka tidak merasa dipinggirkan oleh masyarakat. Dan selain itu, peranan daripada institusi dan amatlah diperlukan. Pelajar seharusnya didedahkan dengan penolakan budaya LGBT ini daripada sejak mula lagi, terutamanya dengan pengaruh-pengaruh seperti daripada rakan-rakan atau kenalan yang baru dikenali. Okay, next. Negara pula adalah dalam memberi hak sama rata sebagai warga negara. Golongan LGBT tidak boleh didiskriminasi dalam sebarang bentuk termasuk di tempat kerja. Isu LGBT menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat di negara ini dan Islam melarang sekeras-kerasnya cara hidup songsang kalangan umatnya, namun dalam masa yang sama terdapat pihak yang mahu golongan ini tidak diganggu atas alasan ia adalah hak asasi manusia. Mengadakan pelbagai usaha termasuk membuka peluang pekerjaan bagi mencegah mereka daripada terlibat dalam industri seks. Dan akhir sekali mengiakan penganjuran kempen, seminar atau camp bagi mendekati golongan berkenaan dan keluarga yang mempunyai hak tergolong sebagai LGBT. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Najah binti Zamani, nombor matrik FB 19115. So hari ini saya nak bentangkan tentang analisis. So analisis adalah analisis LGBT adalah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Okay, next. Okay, mengapakah gerakan LGBT tetap boleh menyusup masuk ke dalam negara? Tak kira lah kita ni kuat agama ke, tak kuat ke. Tapi benda-benda macam ni bila orang nak bawa masuk, still boleh bawa masuk. So masyarakat ni perlu bekerjasama dalam dengan kerajaan untuk membantu kerajaan dalam menangani masalah ni. So kerajaan perlu mengambil berat tentang isu ni sebab isu ni makin hari, makin tahun, makin bulan dia makin meningkat isu ni. So jangan disebabkan nilai yang setitik rosak sebelah, maknanya disebabkan seorang kita punya negara turut tercemar sekali. Okay, next. So dalam kajian menunjukkan golongan LGBT ni daripada kalangan yang pertama orang yang berpelajaran dan pendidikan tinggi. Sebab apa diorang ni berpelajaran? Sebabnya bila diorang tulis suatu benda tu boleh menyebabkan apa yang dia tulis tu boleh membuka minda kita balik. So macam apa yang dia tulis tu korang akan fikir, oh benda tu betul juga. So kata-kata dia semua kita mudah terpengaruh. Okay. So yang kedua, next. Yang kedua adalah menguasai media sosial. Negara barat menganggap LGBT ni adalah perkara yang baik dan tinggi martabatnya. Sebab apa daripada media sosial? Sebab daripada media sosial lah semuanya akan tersebar luas melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. So sebab apa perkara ni lebih tinggi martabatnya di pandangan barat? Sebabnya bila golongan artis lah, golongan artis bila diorang jadi masuk dalam golongan lesbian atau gay ni,
diorang punya martabat akan tinggi. So ada pengikut-pengikut akan puja diorang macam tu So next yang ketiga, kumpulan yang memperjuangkan hak LGBT. Diorang mengusulkan Akta 377 Kanun Keseksaan mengharamkan liwat dan seks songsang dimasukkan. Sebenarnya benda ni dah lama, tapi kerajaan pun kadang-kadang diorang tak ambil tindakan pun terhadap benda ni sebenarnya. Sebab apa? Ada je golongan LGBT sekarang ni, tapi diorang tak ambil tindakan pun untuk siapa yang sekarang ni dah tukar jantina, siapa yang sekarang ni dah jadi lesbian dengan gay, betul tak? So benda ni, pandangan ni kita kenalah ambil berat, okay? So next, yang keempat. Yang keempat adalah menganggap Islam agama yang mudah dan remeh. Ya, Islam agama yang mudah dan senang. Tapi jangan kita mempermudahkan lagi. Maknanya Islam ni membenarkan penukaran jantina bagi kaum punsa, iaitu kaum yang memiliki 2 jantina sejak lahir. So mana yang dia lebih, kalau dia lebih pada lelaki, dia boleh lebih pada lelaki lah. Kalau dia lebih pada wanita, dia boleh pilih pada wanita. Tapi bila yang memang betul lelaki, yang memang betul wanita ni, ada yang nak terus jadi perempuan, yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki. So benda ni memang bukannya lagi mudah. Yang ni dah menyebabkan benda ni jadi lagi haram. Okay. Okay, next. Yang kelima adalah pertubuhan LGBT yang terbesar di dunia. Yang terbesar di dunia adalah International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA. Yang kedua adalah di Asia Tenggara seperti di Singapura menubuhkan kehidupan sosial yang diberi nama People Like Us ataupun PLU. Jangan kata di Malaysia pun tak ada. Di Malaysia pun ada kumpulan ni yang dinamakan Sexuality Merdeka. So next. So dari Dr. Muhammad Izzuan Muhammad Yusof berkata sebanyak 310,000 golongan homoseksual dicatatkan pada tahun 2018 berbanding 1,773,000 yang dicatatkan pada 2013. Maknanya meningkat 1 kali ganda. Okay. So next adalah carta di mana kita boleh nampak lesbian, gay dengan bisexual paling tinggi. So kita kena, yang terakhirnya kita kena lebih kawal lagi, kita kena sama-sama dengan kerajaan bantu untuk selesaikan masalah LGBT ni. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian saja pembentangan daripada kami, kumpulan Dahlia daripada Falsafah 15C. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.